Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, belakang saya, tuan-tuan boleh lihat sendiri, adalah Kaabah Al-Musharrafah. Dan kini saya berada di tingkat 3 Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Kenapa saya bawa tuan-tuan untuk melihat Kaabah ini? Saya yakin semua Muslim mukmin mengetahui bahawa bangunan ini adalah Kaabah Al-Musharrafah. Ia adalah simbol kepada kesatuan ummah. Apabila umat ini melaksanakan solat, mengerjakan solat 5 waktu, umat ini harus menghadap ke satu arah, iaitu Al-Kaabah Al-Musharrafah. Saya bukan bertujuan nak bercakap tentang Kaabah, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang fardu solat itu sendiri. Saya nak mengajak saudara-saudara sekalian, mungkin yang menonton klip video ini, yang mungkin sudah lama tak sembahyang, atau mungkin ada di kalangan anda yang tidak pernah sembahyang, atau mungkin dahulu sembahyang sewaktu kecil atas didikan ibu bapa, tapi sekarang ni kerana kelalaian dan kelemahan iman kita meninggalkan sembahyang. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahawa melaksanakan sembahyang ini adalah kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada umat Islam, kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah menyebutkan dengan kabilah ataupun sekelompok kaum daripada Yaman yang datang bertemu pada Rasulullah SAW untuk belajar tentang Islam. Nabi sebutkan alimhum, kata Nabi kepada wakil-wakil kaum di Yaman, ajarkanlah mereka sembahyang 5 waktu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkannya. Fa innallaha iftarada alaihim fi kulli yawmin wa lailah, pada setiap hari dan setiap malam, yakni satu hari semalam 5 waktu. Kita ada 5 waktu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma ada 5 waktu yang membantu kita untuk menyegarkan iman kita, mengingati Allah. Saudara-saudara sekalian, bayangkan jika tidak ada fardu salat, jika tidak ada pensyariatan sembahyang, tidak diwajibkan sembahyang 5 waktu, agak-agak anda sekalian, adakah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? Saya jujur secara peribadi bercakap tentang diri saya dan mungkin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita sama-sama memikirkan. Kita dengan kesibukan, dengan rutin seharian, dengan anak, dengan keluarga, kerja dan sebagainya, sibuk dengan urusan dunia, kadang-kalanya kita terlupa dan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang 5 waktu adalah alam, tuan-tuan, sebagai peringatan untuk kita. Kembali, kamu adalah sebagai seorang hamba. Wahai Muhammad, kamu seorang hamba. Hayya 'alas salah, marilah menuju kepada salat, mengingati Allah. Dalam kita bersembahyang, kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta saya, Tuhan yang mencipta tuan-tuan, Tuhan yang meminjamkan nyawa kepada saya dan kepada kita semua. 5 waktu, kalau dihitung dengan kehidupan seharian kita, ianya sangat minimal. Saya meletakkan, andaikan kita bersembahyang dengan salat yang ringkas, 5 minit satu sembahyang atau satu fardu, maka kita ada 5 waktu. Mungkin kita perlukan 25 minit. Saya tambah sedikit, mungkin 10 minit lagi untuk wuduk, 10 minit lagi untuk siap-siap. Mungkin kita perlukan 35 minit atau 45 minit sehari untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saudara-saudara sekalian, urusan dunia rasanya lebih banyak masa kita peruntukkan untuk menonton TV. Saya dan tuan-tuan, saya tidak bercakap tentang orang lain, saya bercakap tentang kita. Mungkin kita menonton TV, peruntukan TV, satu filem 1 jam setengah. Mungkin kita terus mengikuti siaran, terus menerus 3-4 jam. Ibu-ibu di rumah, mungkin bapa-bapa,
Abang-abang di luar sana, mungkin kita habiskan masa kita duduk di kedai kopi, atau mungkin kita menghabiskan masa makan lebih lama daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada lunch hour, mungkin setengah jam, 1 jam. Kita ada dinner, mungkin setengah jam, 45 minit. Kita ada breakfast, mungkin 15 minit, 30 minit. Kalau dicampurkan semua itu, ketahuilah saudara-saudara sekalian, nak dibandingkan dengan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala cuma 30 minit sehari. 30 minit sehari. Saya kira jauh lebih minima kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadat salat. Saudara-saudari yang budiman, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi, saudara muslimin, marilah kembali kepada Allah. Jika kita tidak ingat kepada Allah, itu menunjukkan kesombongan kita kepada Allah. Siapa yang memberikan kita nikmat makan, tuan-tuan rasakan kemanisan, satu tuan-tuan minum, kita merasa kenyang, tidur berasa lena, bangun pagi berasa segar, urusan kita dimudahkan. Siapa yang uruskan? Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Marilah kembali kepada Allah. Mari, saya harus rasional dalam seruan saya kepada semua. Jika anda telah lama meninggalkan salat, terlupa nak baca apa, terlupa nak sembahyang bagaimana, maka pergilah ke masjid-masjid berdekatan anda. Kalau di Singapura ni, alhamdulillah rabbil alamin, kita ada masjid-masjid yang menggajikan ataupun imam-imam eksekutif yang berkhidmat, para pegawai. Sila drop by di mana-mana masjid, bertanyakan tentang bagaimana saya boleh refresh maklumat saya untuk bersembahyang. Saya nak kembali kepada Allah. Saya nak kembali berbual dengan Allah Azza wa Jalla. Saya nak kembali berdoa, kerana salat itu doa antara manusia dengan penciptanya Allahu Rabbul Alamin. Mungkin jika kita tidak mampu untuk terus salat 5 waktu pada satu hari, saya galakkan, marilah kita mula sedikit-sedikit. Bagi yang sudah sembahyang 5 waktu, kita perbaiki dengan lebih khusyuk, dengan lebih rapi, dengan lebih teliti, dengan lebih sempurna, dengan lebih beradab dan sopan. Bagi mereka yang baru mula nak kembali kepada salat, mulakanlah. Kalau tak boleh sembahyang subuh, mari kita sembahyang zuhur, asar. Mari kita sembahyang maghrib. Mulakan dengan 2 waktu, tambah dengan 3 waktu, dan seterusnya sampai kepada target kita. Sasaran kita, kita menjadi hamba Allah yang memenuhi salat 5 waktu dalam sehari, tidak melalaikannya dan tidak mengabaikannya. Ingat saudara-saudara sekalian, selangkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan rapat kepada kita 10 langkah atau lebih rapat lagi daripada itu. Ingat, tiada Tuhan di atas muka bumi ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberikan segala kenikmatan kepada kita seperti yang kita kecapi pada hari ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Allah